أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada tetapi ditambah lagi, bahkan ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Al-Syeikh Ahmad ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmah yang ingin dijelaskan pada malam ini, yang ingin disempurnakan huraiannya, ialah kalam hikmah yang 245. Ada sikit lagi yang di hujung tu. Baik, berkait dengan kisah berkata pengarang kitab Az-Zubat, seseorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diseksa sebelum penyembah berhala. Jadi kalam hikmat yang sedang kita bicarakan pada malam ini, yang ingin kita sempurnakan huraiannya seperti yang dihuraikan oleh alim ulama, iaitu kalam hikmat Syekh Mu'ta yang menyebut al-ilmu in qaranatuhul khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Ilmu itu sekiranya ada khasyahnya, yakni berkait dengan khasyah, membawa kita menyumbang kepada khasyah. Khasyah ni taqwa lah, iaitu ilmu, segala ilmu, tak kiralah ilmu apa-apa pun, ilmu syar'i ke ataupun ilmu yang tidak syar'i. Yang syar'i ini pula banyak bahagian dan cabang-cabang dia tu, akidah, fiqh, tasawuf dan cabang-cabang yang lain lagi. Atau yang tidak syar'i, iaitu seperti ilmu sains, geografi dan macam-macam lagi lah, teknologi. Sekiranya semua ilmu ini menyumbang kepada khasyah, membawa kepada peningkatan kearifan seseorang itu, menjadikan dia lebih bertakwa, dengan dari ilmunya itu menyumbang kepada ketakwaan, menambahkan makrifat hatinya terhadap Allah, khusyuk hatinya terhadap Allah, dan menambah lagi beberapa perkara lain lagi lah, yang semua itu disebut sebagai khasyah, membawa rasa takut, membawa rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sangka ilmu yang menyumbang kepada khasyah ni ilmu syar'i saja.
seperti ilmu akidah, fiqh, tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis dan macam-macam lagi. Tetapi ilmu sains juga kadang-kadang menyumbang kepada khasyah ini bagi orang yang mengkaji alam semesta ini sebagai dalil. Sebab alam semesta ini dalil yang menunjukkan kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Jadi kalau dia ada asas akidahnya, kemudian dibuat kajian tentang pada alam semesta ini dari pelbagai sudut lah menurut kepakaran masing-masing, maka sudah tentu semua itu akan jadi dalil yang akan menguatkan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu-ilmu yang kita senaraikan sebagai tidak syar'i ini, ilmu sains dan cabang-cabang dia juga menyumbang kepada khasyah. Sebab apa? Kerana objek yang dikaji itu adalah alam semesta. Dan alam semesta ini adalah dalil kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Cuma tinggal lagi orang-orang yang tidak ada asas iman, tak ada asas iman, tidak ada asas akidah, maka dia hanya sekadar membongkar rahsia alam saja. Tapi orang yang ada iman, dia ada akidah, bukan saja dia membongkar rahsia alam, dapat mengambil manfaat daripada hukum-hukum alam ni, tetapi juga membawa kepada kearifan, membawa kepada khasyah, meyakinkan dia tentang keagungan sifat-sifat Allah, tentang kewujudannya, tentang keluasan ilmunya, tentang kekuasaannya, tentang kehendak ketentuannya, dan macam-macam lagi. Sebab alam semesta ini adalah dalil. Jadi orang yang kaji dalil ini dengan panduan yang betul akan membawa dia lah kepada mengenal sesuatu yang nak ditunjukkan oleh dalil itu, iaitu ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ibn Atta' menjelaskan kepada kita bahawa sesuatu ilmu itu dikira bermanfaat apabila dia menyumbang kepada khasyah. Dia membawa kepada taqwa Allah, menyumbang kepada manusia itu lebih mengenal Allah, lebih mengabdikan dirinya kepada Allah. Tetapi sekiranya tidak demikian, sekiranya ilmu itu tidak menyumbang kepada khasyah, tetapi membawa kepada kesombongan, membawa kepada dia jadi tak sedar diri, ujub, bangga diri, sombong dan macam-macam, sekalipun ilmu itu ilmu syar'i, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dia menguasai ilmu ini. Bila dia menguasai, dia rasa dia tahu sebi-sebi, lalu timbul ujub dalam hati, kemudian timbul takabur pula, lepas tu meremehkan orang pula, memperbodoh orang pula, macam-macam lagi lah. Semua ni Syekh Ibn Atta' kata, wa illa fa'alaika, ilmu tu sekalipun syar'i jenisnya tu, tetapi dia akan menjadi beban kepadamu. Sebab apa? Kerana dia membawa kepada hal-hal yang buruk tadi, tidak membawa kepada khasyah. Baik, jadi dinyatakan di sini, dinukilkan di sini kata-kata pengarang kitab Az-Zubat ni, seseorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu diseksa. Di dalam hadis disebut orang yang paling berat azabnya, antara golongan yang berat azabnya di akhirat ni, orang yang alim yang ilmunya tidak memberi manfaat kepada dia. Jadi apa-apa yang dijelaskan dan apa-apa yang diriwayatkan itu berkaitan dengan perkara ini sangat jelaslah. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya akan diseksa sebelum penyembah berhala, diseksa dulu. Kita pandang macam ni lah, orang buat salah dia menjahil, dia jahil. Dengan dia buat salah dia tahu. Kita sendiri pun kalau ada orang buat kesilapan, kita tahu dia jahil, berbanding dengan orang yang buat silap kita tahu dia tu tahu, lain sikap kita. Kita lebih nak kenakan ataupun nak hukum kepada orang buat salah, tapi dia tahu benda tu salah, berbanding dengan orang buat salah kita tak tahu. Kita lebih cenderung untuk memaafkan dia. Baik, dan sesiapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah baik budi akhlaknya dan takutnya kepada Allah,
maka tiada bertambah dekat kepada Allah, bahkan bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Ini sebenarnya ada hadis yang diriwayatkan, iaitu ada riwayat yang diriwayatkan tentang perkara ini. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu semakin banyak, semakin alim bertambah, tetapi walam yazdad hudan, tetapi hidayahnya tidak bertambah. Artinya ilmu itu tidak menjadi tidak menjadi khasyah kepadanya, tidak menyumbang kepada khasyah. Bahkan sebaliknya, walam yazdad hudan, tidak bertambah petunjuknya. Sepatutnya semakin alim ni semakin ariflah hatinya, semakin khusyuklah, semakin tawadhu'lah, maka semakin bersifat rahmahlah dan sebagainya. Tapi terbalik, semakin alim jadi semakin angkuh, semakin sombong, semakin pandang remeh korang, pandang sebelah mata korang. Lepas tu mula pandang macam-macam lagi lah. Lam yazdad bin Allah illa bu'dan. Yang jenis ini, kata riwayat dalam seperti yang disebut dalam riwayat ni, maka tidak bertambah kecuali kedudukan dia semakin jauh dari Allah. Inilah yang disebut sebagai hijab ilmu dan ilmu tasawuf. Ilmu itu sekalipun nur, cahaya, menerangi, tetapi bila duduk pada tempat yang salah, maka dia menjadi masalah. Seperti makanan kita lah, kalau duduk dalam mangkuk memang itu tempat dia, tapi kalau duduk dalam kocek baju, itu bukan tempat dia. Dia akan jadi mengotorkan pakaian. Tapi kalau dalam mangkuk memang itu tempat dia. Ilmu ni sekalipun ain dia tu, benda tu baik, nur, tetapi duduk dalam qalbu, yang kedudukan itu menyebabkan qalbu kita ni dihinggapi penyakit takabur dengan sebab ilmu tu. Sebab ilmu tu jadi takabur kita, jadi ujub kita. Kau mulalah orang lain sebut dak betul, sebut dak kena. Ni mula kita penyakit. Penyakit ni orang panggil hijab ilmu, dan penyakit ni memang romek. Romek nak buang. Susah nak dibuang, dihapuskan. Demikianlah huraian kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-245. Baik, adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-246. Ini pedoman Syekh Ibn Atta' nak ajar kepada kita macam mana nak menerima pandangan orang terhadap kita. Kita ni sebagai manusia atas dunia ni tak nak lari antara pujian dan celaan. Orang terima dan orang tolak, atau dia nak lari. Orang setuju dan tak setuju, itu sentiasa berlaku. Dan kita ni pula mudah terpengaruh dengan sikap orang ni. Kalau orang puji, orang terima kita, suka hati. Tapi kalau orang cela kita, orang hina kita, kita susah hati. Itu standard manusia. Tapi tasawuf mengajar kita, kalau sampai ke tahap kita tidak terpengaruh dengan pujian orang tu, pujian kecelaan orang, itu wali. Wali. Wali dengan arti orang biasa, maksud manusia normal, tapi dapat bertahan dalam pujian dan celaan orang ni. Antara puji dan cela ni sama je, jadi sama pada dia. Tidak merubah sikit pun perasaan dia. Itu alamat kewalian. Tapi ada sejenis lagi, memang orang jenis gali, panggil gali. Orang kata pun tak, orang puji pun tak jadi kekah, cela pun jadi kekah. Itu lain lah. Itu jenis gali. Jenis gali tu. Gali ni dia kata apa? Kata orang jenis babi. Ada pun kewalian ni standard manusia. Orang puji memang kita terkesan, orang cela memang terkesan, tapi dia dapat mengatasi sifat tu sehingga dia jadi orang yang sama atas pujian dan celaan. Ini ada alamat kewalian. Di dalam apa yang diriwayatkan disebut potonganlah. Fastawa indi hajaruha wa dhahabuha. Sama di siku antara mah dan juga tanah, batu, sama pada pandangan dia. Jadi dalam beberapa kenyataan lain lah, itu riwayat yang berkait dengan
dengan keadaan seseorang ni, iaitu kisah Harisah bin Malik. Macam mana dia ni beritahu kedudukan keimanan dia tu. Bila Nabi tanya dia kata dia mukmin yang haqq. Maka antara ungkapan dia, fastawa indi hajaruha wa zahabuha, sampai satu peringkat pada pandangan aku sama je antara emas ke tanah batu ke, serupa je. Antara pujian orang ke celaan orang ke, serupa je. Ini alamat kewalian. Sebab tu tak semudah tu kita nak dapat orang yang normal tapi boleh bersikap demikian. Lainlah orang yang galih tadi tu. Ya, sebab orang galih ni orang khas paruh lah. Maksudnya mu kata dia pun memang gitu dah dia. Atau khas paruh tu lain. Ini orang normal tapi boleh bertahan dengan pujian dan celaan orang. Kalau dia boleh terbina jiwa macam tu, dia sudah ada bau-bau kewalian. Sudah ada nilai-nilai yang sebab goleknya payah kita. Kadang-kadang kita boleh bersombong tapi hati kita pergi. Orang kata dua-dua tak bertindak, diam, sabar. Tapi tahan sabar kita tu kadang-kadang sakit juga. Dia kena naik darah tinggi. Macam-macam. Tapi nak beritahunya kita terkesan, terpengaruh juga. Cuma kita boleh sabar. Itu pun sudah baik. Itu pun sudah baik. Cuma kalau naik pada redha, yang saya masukkan, yang dimasukkan itu redha. Disenang, rasa senang, pujian dan celah. Itu alamah wilayah. Antara alamat-alamat kewalian. Tapi kalau boleh tahan sabar dah, itu sudah merupakan satu kebaikan. Sudah satu perkara yang sangat baik kalau dia boleh bertahan dengan sabar. Sabar ni dia terima, boleh tahan. Sekalipun dia rasa perit sikit, berasa juga. Tapi dia boleh kawal. Itu pun sangat sudah baik. Sebab nak kabarnya jarang orang boleh bertahan begini. Jarang boleh bertahan. Sekalipun alim ulama. Sekalipun alim ulama. Alim tu dia tahulah banyaklah ilmu, tapi belum tentu dia boleh bertahan dengan pujian dan celaan orang. Nak kabarnya tak mudah tu lah. Baik, kata Syekh Ibn Atha, mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika atau tawajjuhuhum bizammi ilaika farji' ila ilmi Allahi fika fa in kana la yaqna'uka ilmuhu fika fa musibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adha minhum. Artinya, apabila menyakitkan hatimu, yakni menyedihkan hatimu, tidak menghadapnya orang-orang kepadamu, yakni orang tak layan kamu tu menyedihkan hatimu. Orang tak layan, orang tak indah, orang tak pandang pun, orang tak ambil kira pun kita. Dan itu ternyata menyedihkan hati kita, mengecewakan hati kita. Atau celaan orang-orang kepadamu, atau juga orang kata uduh. Orang cela, orang fitnah, orang kata uduh. Itu menyakitkan hati, menyedihkan hati, mendukakan hati. Baik, maka sedikit ni apa ni? Maka sedikitlah, terjemahan ni kurang kemas sikitlah. Tak apa itu baca. Maka sedikitlah apa yang diketahui Allah dari perbuatanmu. Terjemahan yang lebih tepatnya, yakni kembalilah semua itu kepada ilmu Allah. Balik pujian orang orang dok layang, orang kata uduh, orang cela, balik semua itu kepada ilmu Allah. Artinya apa? Semua ini sudah termaklum dalam ilmunya. Tak payah bersiapalah. Dengan arti semua ini sudah termaklum dalam ilmu Allah, sudah termaktub dalam takdirnya. Itu maksud. Sudah tertentu oleh kehendak dia tu. Balik situ. Kalau balik situ dia akan meredakan. Kalau hati dia tu hidup, kalau hati dia tu ada nur, bila dibalik ke situ, dia tidak akan terpengaruh atau tidak terkesan kuat dengan celaan orang tadi. Itu tanda hatinya hidup. Bila orang cela, mula-mula dia berasa. Tapi dia balik pandangan makrifat dia tu kepada itu sudah termaklum dalam ilmunya.
sudah tertentu oleh takdirnya. Ingatan itu, pandangan itu meredakan hati dia, tanda hati dia hidup. Hati dia hidup. Cuma biasalah manusia ni kadang-kadang lupa sekejap. Bila lupa tu mari tadi dia terkesan, tapi dia ingat balik, dia akan menghapuskan itu. Itu hatinya bercahaya, hatinya hidup. Jadi maka betulkanlah keadaan diri yang sebenarnya menurut apa yang diketahui oleh Allah. Ini terjemahan di sinilah. Tetapi yang dimaksudkan di sini, farji' ila ilmillahi fika, ini kembalikan ia kepada ilmu Allah terhadap dirimu. Artinya apa? Pertama sekali, hendaklah kau rasa kau dilihat oleh Allah. Dialah yang lebih tahu tentang keadaan diri kita sebenar. Satu. Yang kedua, apa-apa yang berlaku ini sudah termaklum dalam ilmunya. Ke mana-mana pun sudah dia ketahui. Dan sudah termaktub dalam takdirnya. Pandang balik kepada Allah Ta'ala. Sama ada balik kepada pengetahuannya atau takdirnya atau seumpamanya. Baik, maka apabila engkau belum puas, maksudnya hati tak rasa tenteram juga, tak tenang juga, gelisah juga, terkesan juga dengan apa yang sebenarnya telah diketahui oleh Allah itu, maka bala yang menimpa kepadamu kerana tidak puas terhadap apa yang telah diketahui oleh Allah itu lebih besar dari bala sekadar diganggu oleh sesama manusia. Maksudnya, bila seseorang atau kita lah dicela, ditohmah, dikata duduk dan macam-macam lah, diumpati, difitnah dan macam-macam, yang bila kita dengar tu kita mungkin terkesan lah, terasa. Maka kata Syekh bin Atta', Brahma Syekh bin Atta', balik kepada ilmu Allah, pandang. Semua itu sudah diketahui oleh Allah dan diri aku ni sebenarnya pun. Diri aku ni sudah termaklum dalam ilmu. Allah tahu tentang diri aku. Balik ingatan tu. Marifat qalbu kita, pandang kepada sifat dia tu dalam hubungan dengan kita ni. Allah Ta'ala tahu diri kita ni. Balik ke situ. Bahawa kita termaklum dalam ilmu. Allah tahu segala-galanya zahir dan batin terhadap diriku. Bila orang cela guna-guna pun, kita tahu bahawa Allah tahu tentang diriku sebenarnya. Dan balik juga, termasuk juga balik kepada ketentuan dia tu, bahawa apa yang berlaku ni, apa yang berlaku atas diri kita dan sebagainya, itu sudah termaklum datang ke dia. Orang ni cela aku, orang ni pandang gitu begini ke aku tu, itu sudah termaktub dalam takdirnya. Balik situ, balik pada ilmunya, balik pada takdirnya. Dan ini akan mengembalikan kalbu kita ni, akan menghilangkan kesan pengaruh celaan orang tadi ke atas kalbu kita. Kita akan jadi tenteram, tidak jadi susah, tak sakit hati, tak gelisah. Tapi sekiranya mengembalikan diri kepada makrifat sifat-sifat tadi itu tidak meninggalkan kesan juga, maka kata Syekh bin Atta', dia kata musibah, dari segi musibahnya, bahawa kita ni bila kita balik kepada ilmunya, balik kepada takdirnya, itu tidak meredakan juga. Sebenarnya musibah tu tak reda juga hati tu. Sebenarnya ni lebih berat berbanding dengan celaan orang tu. Orang cela kita musibah dah. Tapi bila kita balik kepada ilmunya, pada takdirnya, tak meredakan juga. Yang kedua tu, bila kita balik diri kita ni kepada ilmu dan takdirnya itu tidak meredakan, sebenarnya itu lebih besar musibah tu berbanding musibah kita dicela oleh orang. Dicela oleh orang ni tak apalah, itu merupakan kerja orang, usaha orang, nak kata apa, kita dia nak kontrol, dia nak kawal. Tapi bila kita balik urusan ni kepada Allah, tidak meredakan juga. Alamatnya apa benda? Alamatnya hati kita ni sakit. Itu dia. Iman kita ni dhaif. Itu alamat dia. Jadi kalau banding antara dua ni, mana lebih berat? Kata Syekh bin Atta', ni berat lagi. Bila kita balik kepada ilmunya, balik kepada takdirnya, tidak meredakan juga. Alamat hati kita ni, kalau bahasa kita gak orang ikhlas kejam. Tak makan setara. Ingat balik kepada Allah Ta'ala, tak makan. Kerah. Tak gegih kata orang.
Dan ini ternyata dari sudut tasawufnya, ini sebenarnya lebih buruk musibah dia berbanding kata-kata orang tu, celaan orang tu. Nak banding antara dua tadi tu. Sebab celaan orang sekadar cela je lah. Tapi yang ini memperlihatkan hati kita yang keras. Yang menunjukkan kepada hati kita ni tak terkesan dengan pandangan iman, pandangan makrifat. Seharusnya seseorang hamba memperhatikan redha dan murka Tuhannya. Yani memerhatikan mana keredaannya dan mana kemurkaan Tuhannya. Jadi hak tu yang menjadi tumpuan dia. Maksudnya bila orang cela kita, balik kepada pengetahuan Allah terhadap diri kita. Antara maksudnya itu, kita tengok apa yang kita buat ni betul ke salah, muafakat dengan keredaannya ataupun muafakat ke tak dengan keredaan dia atau sebagainya. Sekiranya apa yang kita buat ni tak salah. Kemudian orang cela juga kita macam-macam, kata macam-macam. Yang kita buat ni sudah selaras dengan keredaannya dan tidaklah merupakan satu kemurkaannya. Dan kita tahu benda tu. Jadi bila orang cela juga atas perbuatan kita yang tidak salah tadi tu, balik kepada pengetahuan Allah bahawa Allah Ta'ala tahu tentang diri aku ni, bahawa apa yang aku buat ni adalah selaras dengan redha dia dan tidak bercanggah, tidak berlawang dengan bukanlah merupakan satu kemurkaan dia. Allah Ta'ala tahu tentang diriku. Itu salah satu yang meredakan juga, bahawa apa yang kita buat ni Allah Ta'ala tahu. Sekalipun orang cela, orang cerca, engkau tahu tentang diriku sebenarnya, ya Allah. Jadi bahasa mudahnya, kita balik kepada muraqabah batin kita tu. Muraqabah batin kita ni adalah pandangan iman. Tidakkah Nabi bersabda, afdalul iman an ta'lama anna Allah syahiduka haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal itu ialah engkau mengetahui dengan yakin. Menurut tafsiran tasawuf, bukan saja mengetahui dan yakin, engkau menghayati dan merasainya. An ta'lama, engkau mengetahui dengan ilmumu yang hakiki. Yang menurut faham tasawuf, pengetahuan yang hakiki ini bukan saja sekadar pengetahuan, tetapi dia adalah merupakan pengetahuan yang sera dalam kalbu. Pengetahuan yang sera dalam kalbu itulah ulama tasawuf panggil makrifat. Bila kita ingat kepada kewujudan Allah, terkesan pada ingatan dan perasaan kita, terasa kesan-kesan keyakinannya, terkesan pada kalbu, itulah yang dikatakan makrifat. Kalau pengetahuan saja ilmu, itu beza sikit. Jadi sekarang bila Nabi menjelaskan afdalul iman an ta'lama anna Allah syahiduka, iman yang paling afdal engkau tahu bahawa Allah Ta'ala itu menyaksikan dirimu haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Engkau merasai, engkau menghayati semua itu, bahawa engkau disaksikan oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Ada orang takut nak menghadirkan ini kerana dia pekak dah lalu Suludin. Pekak Suludin dah lalu pun payah kau. Dia kena cair dengan tasawuf. Maksud pekat bukan cair benda dah nak kabarnya, dia kena imbang dengan jalan tasawuf. Orang Suludin takut nak menghadirkan Allah melihat kita, mendengar kita. Dia takut. Sebab apa? Dia membayangkan Tuhan tu duduk arwah tu arwah ni, duduk tengok ke dia. Otak Suludin. Kalau pekat Suludin. Sedangkan apa yang diamalkan itu, yang diamalkan dalam tasawuf tadi tu, yang dinamakan muraqabah tu, iaitu kita merasakan kita, Allah Ta'ala melihat kita, mendengar kita, itu dengan nasnya, nas hadisnya, antaranya yang saya sebut tadi, afdalul iman an ta'lama anna Allah syahiduka haitsu ma kunta. Jadi kita merasakan diri kita dilihat oleh Allah, tidaklah bererti kita berkeyakinan Tuhan tu duduk arwah tu arwah ni. Yang kita hadir tu diri kita ni, diri kita. Yang kita rasakan bahawa kita dilihat, diperhatikan. Yang melihat, yang memerhatikannya itu laisa kamitslihi syai'. Jadi bila komponen barang ni tak pasang sekali, jadi gitu. Dia pasang tayar saja, motor tak ada. Kau rasa mana ni nak jalan? Tak, kena pasang serentak.
Baru kita akan faham dah ni. Jadi kita dengar orang Rasul ni takut nak merasa Allah melihat dirimu ni, seolah membayangkan Tuhan tu duduk tengok arwah ni, duduk tengok ke dia. Ini bercanggah dengan sifat dia mengaji tu, mukhalafatul lil hawadis tu. Ni. Macam ibarat kau orang nak pasang motor, pasang tayar saja. Motor tu teruk lain. Tak jadi motor lah. Serentak keyakinan kita Allah Ta'ala yang sifatnya mukhalafah. Mukhalafah yakni tidak sama dengan segala makhluknya. Dalam masa yang sama kita menyadari kita dilihat olehnya. Bagaimana dia tidak tahu. Tapi bila lupa waktu tu dak serentak tadi tu, tayar saja ni, tak ada kaki motor ni, jadi gitu. Jadi sebab tu penghayatan tasawuf. Sebenarnya tasawuf ni menghayati usuluddin tu. Hakikat sebenarnya tasawuf menghayati usuluddin. Kadang-kadang seseorang tu takut nak memahami firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tu bersama dengan kamu sebagai di mana saja kamu berada. Jadi sesetengah orang ngaji usuluddin ni takut nak menghayati ayat ni. Kerana apa? Kerana dia fikir dia bersama dengan Allah. Dulu aku ngaji usuluddin, Tuhan tu mukhalafah, tak bertepat. Tapi tiba-tiba nak merasakan dia bersama dengan kamu. Tembung dengan ilmu usuluddin yang mengaji. Bandingkan sama tadi. Ambil tayar, teruk kaki benda lain. Kerana pandangan makrifatnya itu diasing-asingkan. Sebab tu kena ada pandangan yang jelas. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifatnya itu. Jadi yang kita rasakan Allah Ta'ala bersama dengan kita ni, yang kita hadirkan itu adalah yang dipanggil sebagai ta'alluq sifat. Ahli tasawuf panggil benda itu tajalli. Jadi yang kita hadirkan dalam ingatan nafasan kita itu adalah ta'alluq sifat, bukan sifat Tuhan tu. Apatah diri Tuhan tu lagi. Ataupun tasawuf panggil tajalli, penzahiran kenyataan dia tu, bukan hakikat dirinya. Kalau faham situ tak ada masalah. Tapi kalau kita ngaji usuluddin pekat ni dah nampak dua bahagian. Dah nampak. Sebab tu ulama-ulama tasawuf tak apa saya pergi sini sikit sebab kita nak ramai orang yang jadi gini takut ni nak menghayati benda tu kerana dia bayang. Dia bayang Tuhan melihat dirimu. Dia bayang duduk arwah ni duduk tengok kamu ni. Tu dia. Jadi hendaklah kita fahami bahawa yang kita rasakan, yang kita hadirkan, Allah melihat kita, mendengar kita, bersama dengan kita, itu adalah merupakan kenyataan dari sifatnya atau ta'alluq sifatnya atau sebagai tajalli, kenyataan daripada sifat-sifat dia tu, bukan hakikat diri dia tu. Sini timbul masalah setengah orang. Kita dengar setengah orang tu takut nak buat benda gitu. Kerana usuluddin pekat dah selalu. Dia kena usuluddin, dia kena ada dimensi tasawufnya baru dapat menghayati firman Allah. Tentang dirinya laisa kamitslihi syai'. Itu tak besar dah. Wa ma'akum ni tu fahamlah. Bersama tu dari aspek lain, aspek taklukan sifat dia dengan kita. Bila kita pandang dan rasakan itu panggil makrifat. Kita sedar hakikat itu, bahawa kita ni tertakluk dengan kudratnya, iradatnya, merasai hakikat itu, menyedari hakikat itu panggil makrifat. Dan tahapan makrifat, kekuatannya itu tidak samalah. Ada orang sampai ke tahap kuat sampai membawa benda fana, itu tak macam. Tapi nak khabar pucanya situ. Kita dah pergi situlah. Nak khabarnya bahawa kita menghayati hubungan kita dengan Allah. Kita sedar rasa Allah Ta'ala melihat kita, mendengar kita. Itu tidak bererti kita membayangkan Tuhan tu duduk situ sini. Tapi setengah orang yang pekat usuluddin jadi gitu. Jadi gitu. Kedak sifat 20 tu dia pasang suku-suku, mukhalafah suku, orang ni suku. Tak apalah, itu saya seling ni. Jadi nak beritahunya, pedoman yang beritahu oleh Syekh Abdul Atta ni, kalau kita ni merasa sedih dengan penolakan orang tolak, orang tak terima, sedih, cara nak reda dia balik kepada pandangan Allah. Yang ni balik kepada Allah,
Antaranya kau pandang kepada Allah Ta'ala tahu tentang dirimu, bahawa dirimu ni betul ke salah. Jadi kalau orang cila apa-apa pun tak apalah, yang penting engkau dengan Allah Ta'ala lurus. Satu. Yang kedua, hendaklah kau tahu bahawa segala apa yang berlaku ni semua sudah termaklum. Pandanglah, sudah termaklum ilmu, sudah tertakdir dalam takdirnya. Nak begitulah jadinya. Jadi kalau pandangan iman itu, iman hati kalbu kita ni yang hidup, memandang dengan pandangan iman tu, dia akan reda. Tapi kalau kalbu kita ni tak pernah hidup, pandangan tu tak jadi. Bukan saja tak reda, tak mari pun pandangan tu kadang-kadang. Tak mari pun pandangan tu. Jadi kata Syekh Ibn Atta, bila kita memandang pandangan makrifat tadi itu tidak meredakan, sebenarnya itu lebih musibah lagi berbanding dengan celaan orang itu sendiri. Jadi seharusnya seseorang hamba memperhatikan redha dan murka Tuhannya sahaja. Hendaklah diperhatikan keredaan dan kemurkaan Allah. Bahawa dia ni, Allah Ta'ala tahu tentang diri dia, bahawa dia ni muafakat ke tak dengan keredaan dan kemurkaan Allah tu. Kalau muafakat situ tak apalah, ke mana-mana orang kata apa ke, jorima ke, jangan kisahlah. Tidak gembira kecuali jika diredai oleh Tuhan, dan tidak sedih kecuali jika dimurkai oleh Tuhan. Ini pandangan makrifat, pandangan keimanan kita lah. Jadi bila kalbu kita ni iman dia teguh, dia akan timbul perasaan ni, kita akan bergembira sekiranya apa yang kita buat tu Allah Ta'ala redha. Kita akan rasa sedih sekiranya perbuatan kita tu merupakan perbuatan kemurkaan Allah. Jadi kita pandang situ. Jadi bila orang cela apa-apa, tengok situ. Kita ni berada pada keadaannya kedok. Jadi kalau orang kata apa-apa pun, jangan kisahlah. Yang penting perjalanan kita tu lurus. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Adapun puji dan celaan orang, pujian orang, celaan orang, maka tidak harus dihiraukan. Tak kisahlah. Yang penting kita ni lurus molek. Apa yang kita buat tu betul, muafakat dengan redha dia dan bukan kemurkaannya. Tak kira lah orang kata guana-guana pun, jangan kisahlah. Itu maksud Syekh Ibn Atta. Jadi itu maksud bila orang cela, balik pada ilmunya, yakni pandang dalam pandangan makrifat kita tu, Allah Ta'ala tahu tentang keadaan diri kita, bahawa apa yang aku buat ni adalah lurus. Maksudnya benda yang tidaklah merupakan kemurkaan dia. Apa yang kita buat ni merupakan satu keadaan dia. Jadi kalau orang kata apa-apa pun, jangan heranlah, tak kisahlah. Itu dari satu segi. Tapi kalau pergi dalam sikit, seperti yang saya kata tadi tu, pandang semua itu adalah merupakan takdir yang sudah ditakdirkan Allah. Nak tutup mulut dia pun tak boleh. Sebab apa? Hakikat sebenarnya itu sudah ditakdirkan oleh, pandang ke takdir. Itu dalam sikit lah. Ini yang diberitahu permulaan ini, pandang kepada pengetahuan ilmu dia terhadap diri kita ni, bahawa kita ni berada dalam keadaan lurus mengikuti apa yang direda dan bukan pun apa yang dilarang. Jadi kalau gitu kedudukannya, dan kita sedar bahawa kita diketahui oleh Allah keadaan diri kita tu, maka orang kata apa jangan kisahlah. Itu peringkat asas. Lagi lagi pandang kepada tauhid af'al, takdirnya, ketentuannya. Itu lebih kuat lagi lah. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung uraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum